suami menitis air mata. Sayang, sudah, tak payah bersalin lagi, cukup. Isteri, abang takkan seorang je anak kita, cukup, abang tak sanggup tengok saya sakit macam ni. Kita ada seorang je anak kita. Sayang, sudah, bagi orang lain pula. Kalau cakap tentu terbuka balik jahit dia pun, jangan main-main. Kebanyakan kita, mak ayah kita bukan orang senang. Tapi mak ayah kita dengan hasilnya, hasil kerja, hasil gaji, hasil upah, dia bekerja dulu. Walaupun sikit dengan titik peluhnya, dapat menyekolahkan kita, keluarkan simpanan dia. Malahan ada di antara mak ayah yang sanggup masuk barang dalam kedai pajak sebab nak dapatkan duit, nak tolong anak sekolah. Tapi ada berkatnya. Ada berkatnya, anak-anak berjaya. Walaupun dengan hasil yang tak sebanyak mana. Sejajar dengan kehendak Islam. Sebab Nabi sebut, sesungguhnya Allah sangat suka hambanya kalau berbuat sesuatu, diperbuat dalam keadaan yang baik, teliti dan sempurna. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara yang bahagia lagi dikasihi Dr. Muhammad Saleh bin Mat Yusof, pengarah Hospital Sultanah Nur Zahirah. Seterusnya begitu juga kepada semua pengarah, timbalan pengarah, semualah pegawai di lembaga pelawat hospital, pegawai kanan dan kiri. Pegawai kanan ada, kiri pun ada kan, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis yang penuh dengan keberkatan ini, insya-Allah. Bila sebut berkat, itulah tajuk kita pada malam ini. Kerja versus berkat. Jaya kan, kerja dengan berkat ni seolah-olah macam kerja tu berlawan dengan keberkatan. Kerja versus keberkatan, berlawan-lawan. Tak mana satu mana kan, gitu kan. Versus, pertentangan konsep bekerja dengan keberkatan. Dan bila sebut tentang berkat, apa maksud berkat? Apa maksud keberkatan kan? Berkat atau dalam bahasa Arab ni disebut sebagai barakah kan. Barakah ni apa? Ada yang cakap barakah ni pondok Ustaz Kazim kan? Itu jawapan yang lurus lah tu kan. Ada pula dia sebut berkat ni bungkus lauk keduri buat balik. Tuan Johor kan, Tuan Johor dia berkat, buat berkat balik, maknanya bawa lauk keduri balik. Jadi sebenarnya bukan maksudnya lauk tu, tapi mudah-mudahan ada keberkatan, buatlah balik, dapat rasa sama-sama macam tu kan. Jadi sebenarnya berkat ni apa? Berkat ni apa? Macam-macam lah. Kalau saya tanya kan, sekarang saya nak tunjuk. Okey, saya tunjuk ni kena jawab. Confirm naik pangkat. Pengarah dengar jawab, confirm naik pangkat. Okey. Berkat ni, tengok dia dah mula dah. Nak ceramah lah, tanya belakang kan, tu salah kan. Jadi sebenarnya berkat ni macam-macam. Yang orang tahu berkat tu, baiklah hari orang. Saya pernah tanya dulu dekat Kuala Pilah kan, ceramah kat masjid. Orang tua-tua ramai. Saya tanya, kita selalu sebut sabar tu separuh beriman kan? Sama, ramai yang sebut sabar tu separuh beriman. Tapi jarang orang tanya separuh lagi apa. Saya pun tanya makcik tu, separuh lagi apa? Ceramah lah, memakak, tanya pula. Separuh, ceramah dia. Jadi penceramah kalau tanya, jangan risaulah, kebanyakan penceramah kalau dia tanya, sudahnya dia jawab balik. Kena sabar. Kena sabar. Seronok malam ni, elok berangin. Mudah-mudahan ada keberkatan. Jadi
Janganlah kau mana duduk kat tempat gelap, cuba masuk kat dalam kemah ni. Tuan kat belakang tu tak apa, masuk je kat tempat lelaki belakang tu, boleh masuk depan. Memang penuh sikit ni. Duduk bawah kat gelap tu kau nak tungau kan tahu lah. Macam-macam mulut tak elok kat rumput tu. Masuk bawah. Okey. Jadi berkat ni apa? Simple. Malam ni konsep dia simple je. Jangan risau. Malam ni konsep dia santai. Samsul Bad adalah antara penceramah yang cukup faham kehendak audiens. Saya memang tak kecil hati. Siapa nak tidur. Tak ada saya marah. Tidur lah. Terutama yang duduk kat tempat gelap. Tak ada siapa perasan bertidur. Jangan risau. Sebab saya terus tak kecil hati. Sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah. Dia memang boleh tidur. Yang tak boleh tidur yang berceramah. Tapi pernah tak tengok penceramah ngantuk ceramah? Pernah tak? Pernah ke tidak? Pernah. Dia berlaku waktu ceramah online ni tu. Menguap penceramah. Gila betul. Tak pernah berlaku. Dan saya kadang-kadang bila tengok kita boleh kumpul balik macam ni kan, rasa ya Allah. Beberapa bulan, beberapa tahun lepas kan tahun ni kan, bila dah boleh ceramah balik secara fizikal macam tak percaya. Waktu dia umumkan negara kita lockdown tu, saya dah siap dah ubah suai dah bilik, satu bilik kat office tu nak buat, memang buat studio dah, memang gone lah, tak ada dah ceramah fizikal. Sekali boleh pula fizikal. Allah. Bagi salam 15 kali. Sebab tak puas nak dengar jawab salam tu. Dah lama tak dengar jawab salam. Biasa cakap-cakap sendiri je. Pernah sekali pertama masa PKP kali pertama tu buat online. Saya masa tu tak pandai lagi, itulah telefon call, itulah telefon buat live. Jadi pasang menghadap macam ni pula, kita tak nampak skrin. Saya tekan, saya pun lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Kementerian Pendidikan Putrajaya. 2 jam ceramah, kamera tak on. Bayangkan 2 jam. Yang dia pula call pula PA telefon, tak nampak. Kita tengah bubak macam ni. Yang geng-geng kat Putrajaya tu, apa pasal tak start lagi ni? Dia kata rupanya itu salah. Petang tu pukul 2.30 petang ulang balik ceramah yang sama. Masa tu dah macam pengumuman nak puasa. Motivasi tu dah habis dah kat penceramah. Itu antara pengalaman yang tak boleh lupa. Memang tak boleh lupa. Dan saya kalau ceramah pula, kepantangan saya bila buat Zoom ke, buat Google Meet ke, kepantangan saya bila ada peserta tutup kamera. Cukup pantang tu. Pengarah tak pengarah? Semua saya cakap on lah kamera. Penjajahan letak muka gambar kepala jamban tu saya kata. Tapi pengarah hospital okey, tempat lain. Betul ke? Iya. Sebab kita dah lah tak ada geng, kau tutup pula kamera. Yang seorang tu gambar macam ni. Letak screen capture di bangang-bangang berceramah. Kan? Macam-macam lah perangai. Macam mana lah anak-anak tak ikut perangai tu? Bila kelas PDPR macam tu, cikgu kelas, siapa yang hadir, cikgu tengah semangat ni, krik-krik. Cikgu seorang je datang. Allah Akbar. Saya dah cek dah, anak staff hospital tak ada macam tu ni. Oh ya, macam tu. Tu pun saya dah cover dah siap. Alhamdulillah. Jadi berbalik kepada cerita ni tadi, maka pada malam ini apa gak yang saya sebut, saya akan guna bahasa yang paling baik sekali lah. Mudah-mudahan. Sebab kita ni nak kejar keberkatan ni. Sebab dalam program ceramah malam ni nak cerita pasal barakah. Berkat yang kita datang malam ni. Dapat kita tengok sama-sama kan. Keberkatan datang malam ni, alhamdulillah, dengan suasana yang tenang, damai. Kan? Jadi apa keberkatan ni sebenarnya? Definisi barakah ni, berkat ni apa? Berkat ni adalah nak bagi dah ni. Berkat ni apa? Berkat ni adalah kebaikan yang Allah berikan kepada kita, walaupun sedikit tapi berkembang. Itu berkat. Saya ulang balik. Kebaikan yang Allah berikan kepada kita, walaupun sikit tapi berkembang. Contoh paling senang, mak ayah kita. Kebanyakan kita, mak ayah kita bukan orang senang. Termasuk doktor. Ya doktor kan? Orang kampung. Semua orang kampung. Saya pun orang kampung. Kebanyakan kita orang kampung.
Tapi mak ayah kita dengan hasilnya, hasil kerja, hasil gaji, hasil upah, dia bekerja dulu, walaupun sikit dengan titik peluhnya, dapat menyekolahkan kita, keluarkan simpanan dia. Malahan ada di antara mak ayah yang sanggup masuk barang dalam kedai pajak sebab nak dapatkan duit, nak tolong anak sekolah. Tapi ada berkatnya, ada berkatnya, anak-anak berjaya walaupun dengan hasil yang tak sebanyak mana. Itu sebab ada orang duit banyak tapi tak cukup. Itu sebab bila kata berkat, bila duitnya itu ada, walaupun sedikit, malahan cukup, malahan berlebih untuk dikongsi dengan yang lain. Tapi pada orang yang tidak ada keberkatan pada rezeki dia, tak ada keberkatan pada rezeki dia, walaupun banyak, tak cukup. Ibarat orang yang sedang haus meminum air di lautan, tak pernah puas. Nampak? Saya ni orang Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan. Ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek, panjang dirontangkan. Memang takkan faham kalau tidak direnungkan. Makna kata, dalam kata sikit itu cukup, banyak belum tentu cukup. Itulah persoalan keberkatan. Sikit cukup walaupun seorang, itulah isteri dia. Oh, dah mula faham dah, Pak? Okay. Orang perempuan dia yang tu dianggap tetapi tidak bermakna yang beristeri ramai itu tidak cukup. Tidak bermakna begitu. Kerana mungkin kasih sayangnya melimpah ruah, tak tahu ke mana lagi hendak diberikan. Maka jangan dihukum, ni semua ni wayang aja, ni yang bini 3-4 ni belum tentu bahagia. Jangan. Mulut kita sentiasa cakap yang baik-baik, mudah-mudahan ada keberkatan. Contoh, kita tengok berita, seorang pegawai kerajaan telah ditahan kerana menerima wang suapan bernilai RM50,000 kerana meluluskan suatu projek begini-begini. Beliau telah dibicarakan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, yang mana sabit kesalahan. Jika sabit kesalahan, beliau boleh didenda dengan hukuman begini-begini. Biasa dengar dalam berita, betul tak? Paling pun setahap, apa respon kita? Respon penting. Ada orang responnya mana? Itulah, tak bersyukur. Gaji pangkat tinggi, apa lagi nak apa lagi? Yang bercakap tu dia adalah jururawan. Dia sister dekat ward tingkat 7 di hospital New Zealand. Bukan sini. Bukan sini. Bukan. Terperanjat lag lah. Kan? Jadi dia kata ni lah dia tak cukup, cubalah bersyukur. Kita cakap seolah-olah kita lebih baik daripada orang yang kita cakap. Pertama nak menjawab ni, nak beritahu. Saya hati-hati cakap ni. Yang pertama nak beritahu, kawan tu yang dalam TV tadi baru dituduh, belum tentu bersalahnya. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita diuji dengan ujian yang sama, belum tentu lagi kita jadi lebih baik daripada orang yang cakap. Faham tak maksudnya? Itu sebab bila nampak respon yang paling baik, terus angkat tangan. Ya Allah, Kau jauhkanlah aku daripada ujian seperti ini, ya Allah. Kita bercakap, kita mengundang. Berapa ramai orang cakap, apalah macam ni, cubalah bersyukur. Besok tu ada orang datang pula minta satu bantuan daripada kita dan sanggup bayar RM50,000, RM70,000, RM80,000, RM100,000, bawa sebuntil duit datang pejabat kita. Belum tentu kita jadi lebih baik daripada orang yang kita sebut tadi. Jadi dia minta, ya Allah, jauhkanlah aku daripada ujian seperti ini. Orang tu dah bawa duit dah, pusing balik sebab kita dah doa. Contoh, macam tu juga kalau nampak orang beristeri 3-4. Jangan cepat cakap gatal, nak mati, mampus lagi baik. Jangan. Cakap elok, semoga mereka berbahagia, tapi ya Allah, jauhkanlah aku daripada ujian seperti ini. Faham?
Ataupun kalau ya pun ya Allah, jangan lebih 2. Boleh macam tu? Boleh macam tu? Tak boleh saja. Saya cuba tadi, kalau lepas tak boleh nampak. Ustazah kat KL tu kata, saya setuju dengan poligami dengan 3 syarat. Pertamanya adil, keduanya bertanggungjawab, dan yang ketiganya bukan suami saya. Syarat tu jelas tak? Kan? Saya tanyalah Abang Ashraf Muslim. Saya berbual dengan dia, abang bagilah petua sikit tips. Macam mana abang boleh? Sebab saya respect kan dia. Bukan respect bab dia kahwin, cara dia melayan isteri dia. Dia bercakap, dia cakap dalam telefon, ya Allah manjanya, ya Allah. Ya, okay. Ya, I love you too. Saya dengar masa tu. Masa tu kita tarik ke isteri nombor berapa? Cakap. Siapa satu nombor 2? Cakap. Itulah, sangka buruk tak habis-habis. Sebenarnya, lepas dia letak telefon, dia lupa, ya, I love you, ya sayang. Dua-dua isteri, itulah nada. Nak begitu. Tu sebab saya tanya, cuba share sikit tips. Macam mana boleh handle dua-dua tu dengan baik. Dia sebenarnya 10 je Ustaz. 10 tips. Yang pertama, bijaksana. Kita kena bijaksana. Yang kedua sampai nombor 10, sabar. Maknanya sabar tu kena banyak. Kan? Sebenarnya macam tu juga dengan kerja kita. Macam tu juga dengan kerja kita. Kita kena sabar banyak-banyak. Bijaksana dan sabar. Dalam banyak-banyak tempat dalam dunia, dalam banyak-banyak tempat dalam dunia, kau tak faham topik lah. Faham ya? Faham. Kan dia kata tupak ni. Tompek dalam banyak-banyak tempat dalam dunia, tempat yang paling manusia kena bersabar dalam Malaysia ini adalah hospital kerajaan. Betul tak? Baik dari segi pesakit maupun pekerja. Dah lah free, minta macam-macam. Tak, kenapa katil ni bagi ke I? Tolong bagi katil yang elok sikit. Dah lah dapat katil tambahan, rendah pula pada katil orang. Aku lah tu yang kena dulu. Saya dah kena dulu masuk wad. Allah Akbar. Katil tambahan, katil tak cukup. Itulah dia hospital kerajaan. Dah tak lepas sangat, semua hantar sini. Alah, semua hantar sini. Kesian, kena sabar. Tapi alhamdulillah, jururawat hari ni tak macam dulu. Pekerja-pekerja hari ni tak macam dulu. Dulu, bukan kata dulu tak baik. Dulu kurang komplain sebab orang tahu. Orang sedar dia datang hospital kerajaan. Kan? Assalamualaikum kak, masa bila kau kahwin dengan abang kau? Dulu macam tu jawapan. Dulu tentu. Farmasi ni kau tak ada baca dah tu, nampak tu. Ikut terus lah, nampaklah farmasi tu. Jalan terus. Mak marah. Menyesal tanya kat sini. Bukan tu kaunter pertanyaan. Kaunter pertanyaan jangan tanya kalau tak perlu. Ada dalam kurungan bawah. Macam tu lah. Kena marah. Tapi semenjak kita ada ketua sesiapa negara yang memerhatikan window shopping, tengok macam mana keadaan staff, kita kena senyum. Bodoh! Terima kasih tuan. Kena bodoh pun terima kasih. Kena kerajaan. Terima kasih. Bodoh-bodoh lagi terima kasih. Itulah yang kena tanggung oleh kaitan kerajaan, betul tak? Ya. Dia dah makin. Tapi sekarang, ya Allah, saya tengok jururawat. Ya Allah. Jururawat, tuan-tuan doktor saya tengok. Dengan dia dah ada communication skills. Pakcik, dia nak injection lah. Sakit. Pakcik, tak sakit. Sikit aja. Janji dulu. Ya. Saya janji tak sakit. Bismillah. Pakcik pandang tempat lain. Kalau pakcik takut pandang tempat lain, tak ada apa-apa pun. Okey. Dah mana lain lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sikit aja. Dah selesai pun kan. Okey pakcik. Terima kasih. Okey, pakcik jangan risau. Tak manja okey lah ni. Katil sebelah tu, kau tolonglah enjel aku. Sebab seronok tengok layanan.
Itu maksud sabar tadi tu, melayan kerana. Nanamlah orang yang penakut macam Samsul Lebat. Untuk malam semua, saya 2 tahun, Alhamdulillah, 2 tahun berjaya mempertahankan rekod hidung ini suci daripada dijolok oleh batang panjang. Saya cukup takut waktu aku dengan jangan apa jolok hidung aku. Ada pula orang masuk di Instagram yang budak Kelantan yang mengelupur-ngelupur kena jolok. Matilah aku kalau jolok macam ni. Matilah. Sekali nak pergi umrah bulan 3 itu kena swab juga. Sampai kan pergi program dekat Astro, ada beberapa program saya kena jadi host. Syarat dia sebelum masuk studio kena jolok hidung lebih. Saya kata kau bagilah mana jadi host, aku tak host pun tak apalah. Yang penting jangan kau jolok hidung aku. Tengok punya takut ni. Saya kata dia jolok kan, dia pergi ke mana? Dia masuk dalam tu beraya. Janganlah, macam-macam saya bayangkan. Jadi bila nak pergi umrah tu, dalam tempoh 48 jam semua penerbangan kena buat swab test tu. Jadi booking lah, pejabat pun booking untuk saya. Pergilah. Saya pergi dekat lorong belakang klinik swasta tu, ada yang cepat punya. Lalu kat belakang drive tu. Bila turun cermin tingkap, nurse tu rendah ni. Dia dekat bawah, aku menang macam ni. Ni bodi kau agak berkata, ni mampu dia hidup aku ni. Kau tunggu situ, kau tunggu aku turun kereta sekarang. Saya turun kereta, duduk kat kursi, saya pun lentang. Dia tersakit sangat, dia jangan risau. Cuma you akan rasa tak selesa. Kau jangan banyak cerita, kau jolok je lah cepat. Bercerita pula, aku tengah takut ni. Kau jolok tu satu hal, yang kau pusing-pusing tu kenapa? Lepas tu dia tarik. Alhamdulillah. Saya balik, mak saudara saya tanya saya sampai kat pejabat, macam mana? Mati dulu. Dan Alhamdulillah, walaupun masa tu mak saya, adik saya, yang lain-lain semua positif, dia orang pun positif. Masa tu tak macam mana jangkitan daripada mana, saya seorang negatif. Lantas saya dituduh sebagai pembawa. Mengapa sekejam itu dunia menghukum aku? Lepas tu naik flight, alhamdulillah sampai ke Mekah, Madinah, settle semua. Masa nak balik, alhamdulillah di Arab Saudi dah tak ada SOP. Tapi dia kena juga ambil saliva test tu, kena buat jugalah. Test kit tu kena buat lah. Datanglah pakai perubatan ni, perempuan, doktor memang terbaik. Sebab apa? Dia colek bibir. Saya pun terkejut, baru buka mulut, situ je, khalas. Dah sudah ke? Bagus betul Arab Saudi ni. Dia colek bibir, alhamdulillah. Ada roommate saya, dia test sendiri pakai test kit tu, RTK tu dia pakai LU dia kan. 2 lain, dia dah demam dah. 2 lain. Mana kemungkinan dia memang COVID sebilik dengan saya. Dia pun negatif bila test dengan orang Arab ni. Sebab colek bibir. Sebab saya fikir orang Arab ni memang dia tak nak tahan orang Malaysia ni. Kau balik lah kan. Saya pun happy lah. Rupa-rupanya sampai di KLIA, sebelum cop pasport, sepanjang-panjangnya meja Kementerian Kesihatan Malaysia dengan batang panjang tu dah standby. Dan alhamdulillah, 1 kapal terbang positif, kecuali Syamsul Debat. Sekali lagi aku dituduh sebagai pembawa. Itulah dia. Tapi sabarlah banyak-banyak kan. Tapi lepas ni pergi luar negara, mesti kena pergi umrah, kena jolok lagi ke? Tak ada kan? Alhamdulillah. Saya kamu nak penakut kena orang kan? Ada orang kan? Haji kena kan? Oh kena. Tahun ni saya tak pergi haji pun kan? Yang package rumah tu ramai yang dapat, tapi tak lepas. Baru tahu pentingnya jaga kesihatan kan? Berat badan lebih, kecil manis kan? Yang kronik-kronik tak lepas pergi. Tapi saya cakap dengan orang sabar, mungkin tahun ni je, tahun depan mungkin dia akan dilonggarkan balik kan. Jadi bila kita sebut tentang berkat tadi, benda-benda baik, contoh benda-benda baik macam mana? Macam anak kita bagi duit belanja kat dia tak banyak. Nak mama menyampah tu lah, mama
Kampung mana besar? Benda tak terang sekarang. Tapi besar cakap Kelantan kan? Kamu cakap Kelantan. Saya pergi program My House tu repair. Dia kata, ni mama tak boleh. Apa ibu nak cakap dia kata, mama tak boleh nak bagi duit banyak. Mama boleh bagi belanja RM2 aja. Contoh, bagi RM2 aja. Apa anak ni cakap? Mama jangan risau. Tak apa, RM2 ni Alung masukkan tabung. Tapi nak makan apa? Tak apalah, hari ni kan Khamis, Alung puasa. Allahu Akbar. Itu masuk berkat. Nampak? Dah lah dia puasa, mak ni pun tak puasa. Wah, hutang ni puasa tu. Mak ni pun tak puasa, anak puasa. Dan petang tu mak, mama, apa dia? Alhamdulillah mama, result PESA dah keluar. Alung dapat nombor 3 dalam kelas. Ya Allah, Alhamdulillah. Tapi lepas ni dapat nombor 1 pula. InsyaAllah mama doa lah. Nampak? Itu maksud dia. Walaupun sikit, tapi berkembang. Nampak? Dan kita jangan fikir rezeki ni sama macam yang kita bayangkan. Itu ada orang cakap, Ustaz, saya nak tanya satu soalan. Ustaz selalu cakap rezeki tak pernah salah halaman. Tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat mak saya? Soalannya orang tanya. Saya tak pernah saya dapat soalan. Saya kata dia bukan salah alamat tu, tapi salah orang yang duduk ke alamat. Kenapa pula? Sebab dia memikirkan rezeki ni, keberkatan ni adalah, contohnya lah, dia membayangkan rezeki tu sama macam mana kita bayangkan. Jangan begitu. Kita kena baca hikmah. Kena baca ada hikmah di sebalik sesuatu perkara. Contoh, kita mungkin tak naik pangkat, tapi Alhamdulillah kita dapat duduk dekat belakang. Siapa yang pangkat tinggi-tinggi, semua kena duduk barisan depan. Yang duduk belakang, tanggungjawab kurang. Bila balik, orang tak perasan. Nampak? Orang yang duduk depan, dia kena nampak nak bangun ke tidak, nak bangun ke tidak. Dia fikir ni pengarah, dia lepas ni timbalan pengarah tu, rajin pula dia datang malam ni. Contoh. Nah, ini pengalaman saya masa saya jadi pengarah dulu, kan? Jadi jangan minta duduk barisan depan ni. Orang yang barisan depan ni kalau boleh nak duduk belakang. Nampak? Itulah kita. Nampak? Jadi tanggungjawab dia tu berbeza. Belajar bersyukur dengan apa yang kita ada. Tengok hikmah. Hikmah dia ada. Kita tak dapat naik pangkat, kita kurang pergi mesyuarat. Betul tak? Orang yang pangkat tinggi dijajak mesyuarat. Tanyalah doktor, berapa kali mesyuarat lagi? Silap-silap tak balik rumah lagi. Dia kadang-kadang doktor sibuk. Pengarah hospital lagi. Lepas tu belum cerita lagi, Menteri Besar panggil. Kena mengadap lah. Tolong tengokkan ni. Contohlah. Sibuk. Kan saya kata hikmah. Kita yang tak sibuk sangat, yang bukan pegawai, hari-hari pergi pasar malam. Jangan cakap pasar malam ni tak penting untuk anak saya. 3 soalan yang ditanya. Tak best, dah lama abah tak bawa pergi pasar malam. Mustahak pasar malam kat dia. Seorang ayah nak nampak hebat, pasar malam. Jalan anak, nak apa ambil? Pasar malam boleh buat je tu, cuba pasar raya kau buat je. Memang meninggal je main-main. Kan, dan nak pula ada KTCC Mall sekarang. Jangan. Iya. Soalan kedua, tak best, dah lama abah tak hantar di sekolah. Hantar di sekolah mustahak kan. Saya sibuk dah ni. Dah lama tak hantar anak di sekolah. Sekali dapat hantar anak tu nikmat rasanya. Sebab boleh berbual dengan anak dalam kereta. Okay. Dan dia pula boleh ngadu. Allah, tak bagi pun dunia. Cikgu minta duit ni, kau banyak pun RM10 ni tak bagi. Yalah, abang bagi. Terima kasih, Ma. Dan ayat yang ketiga paling tak boleh tahan sekali anak saya sebut. Macam dah lupa-lupa muka abah macam ni. Bayang dengan tahap kalau TV, YouTube semua boleh tengok. Dia cakap, mana dia nak bagi mesej? Lama tak tengok ayah dia kat rumah. Itu sebab bila kita balik, kalau kita sibuk, balik lewat macam mana pun, jangan terus masuk bilik sendiri. Masuk bilik anak. Tengok muka anak kita seseorang. Ya Allah. Lama yang betul, berpusing keliling mana. Itu sambil-sambil balik ceramah tu. Kan? Ya Allah,
dah besar-besar anak aku, masa bila lah kau besar? Mak aku masuk pula bilik sendiri. Masa bila lah kau besar? Dia pun besar juga. Dah lah tidur macam ni, penuh kata tak orang pula aku nak tidur. Alih tangan selum, apa dia nak balik? Lalu nak makan. Ini contoh. Tapi itu bahaya. Betul. Saya sebut tadi, baca hikmah, kita akan gembira. Kita boleh pergi pasal malam. Bang, malam ni makan kat mana bang? Kita boleh tanya soalan. Saya pula, isteri saya dah tanya, abang, bila kita boleh makan lagi sama-sama? Lain. Itu baca hikmah. Menanam tebu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup dengan berhikmah, selaut garam terasa tawar. Maknanya apa? Kita akan rasa tenang dengan apa juga yang berlaku. Sama. Kerja hospital, teruklah kerja. Saya tahulah bila nak berhenti. Pernah kerja macam ni. Contoh, luahan perasaan dekat bilik belakang tu kan, kat pantry. Sekarang tak tahan lah, sekarang pencet. Contoh kan. Selalu sister cakap macam tu. Semua tak betul. Apa lagi yang doktor nak? Ya Allah, contoh. Saya dah check dah, kat sini tak ada, di hospital lain ni. Kan? Tapi benda tu ada hikmah. Percaya dekat saya. Memang setiap bos lain perangai dia. Lain perangai. Sabar banyak-banyak. Ujian memang akan datang. Cantik dipandang, bulan mengambang. Bulan mengambang, torang diawan. Kalau dah hidup namanya orang, tentunya banyak ujian dan dugaan. Termasuklah kerja kita. Kalau kerja okey, dia tak namanya kerja. Elok pagi pancikan, faham tak? Assalamualaikum, okey, faham kerja. Balik, jom kita balik. Allahu Akbar. Ini bukan sekolah tadika. Pengarah belum bangun tidur lagi, pukul 3 pagi dah ada bos telefon. Berarti besar telefon. Kita orang tengok sikit, dah faham ni ke ni. Orang cakap kat hospital ni ada problem. Okey. Kesian jadi pengarah tu, sebab saya tolak jadi pengarah hospital. Kadang-kadang dia bangun tidur lepas kan. Dah lupa dah, Menteri Besar cakap apa bulan telefon. Dia cakap, orang tadi ada Menteri Besar telefon. Apa Datuk Seri minta apa dah. Maknanya susah. Jangan minta amanah ni. Tapi bila dah dilantik, kena jaga amanah tu sebaik-baik. Itu sebab dia kata, bila kita ni bekerja sungguh-sungguh. Sebab saya akan share nanti 7 tanda keberkatan rezeki kita. Kena kerja elok. Macam mana standard kerja kita? Integriti. Pernah dengar ayat integriti? Integritinya apa maksud ni? Apa maksud integriti? Jangan risau, saya akan jawab. Jangan jawab, biar saya jawab. Aduh, susah betul. Tanya betul, dia jawab sendiri. Integriti yang memang kaitkan dengan rasuah, tak tepat. Sebenarnya memang betul, rasuah salah satu isu integriti. Tapi integriti skopnya lebih luas daripada itu. Iaitu dia mencakupi keutuhan, ketelusan, kejujuran dan kesempurnaan. Itu maksud integriti. Makna kata, segala perkara-perkara yang baik itu adalah integriti. Sejajar dengan kehendak Islam. Sebab Nabi sebut, sesungguhnya Allah sangat suka hambanya kalau berbuat sesuatu diperbuat dalam keadaan yang baik, teliti dan sempurna. Maknanya buat betul-betul. Hadis riwayat Ahmad dan juga Baihaqi. Maknanya benda ni benda yang kena buat betul-betul. Jangan lagi sebut orang Melayu memang macam tu. Biasalah staf Melayu ni memang macam tu. Salah. Kan anak paling sedap ni lah, staf Melayu Islam yang tu. Salah, Melayu saja. Islam tak macam tu. Islam patut buat yang terbaik. Baik, teliti dan sempurna. Maknanya kerja sungguh-sungguh. Bukannya buat sekadar siap. Asbol, tahu asbol, asal boleh.
Janji ada. Okey lah tu. Ayat yang biasa kita guna. Kita kena buat yang terbaik. Habis apa yang baiknya untuk kita kalau kita buat benda tu? Kebaikan yang kita buat, jangan, ni saya pesan kat semua, dengar ni saya cakap. Dengar betul Jangan sekali-kali mengharapkan pengiktirafan manusia. Kerana mengharapkan pengiktirafan manusia, kita akan kecewa. Harapkanlah pengiktirafan di sisi Allah, kerana itulah yang akan membuatkan kita bahagia dan membahagiakan. Contoh paling simple, nak naik pangkat, kita ada satu jawatan kita mohon, dan yang layak ada 50-60 orang. Orang mulalah setan-setan dekat dalam pejabat ni. Garanti kau dapatnya, confirm. Aku tengok cara doktor layan kau, aku rasa confirm kau punya. Ya ke? Setan akan cakap. Kita pun berharap pada manusia tadi, kita terlupa berharap pada Allah. Apa doa yang paling baik kita berharap pada Allah? Ya Allah, kalau ada rezeki jawatan ini untuk aku, kau permudahkan. Kalau tak ada pun, kau permudahkanlah untuk aku, supaya jangan ujian tu teruk sangat. Orang semua, tahniahlah kau sekali tak dapat. Itu yang kita bengang. Sudah ni kita lepas kemarahan kita pada siapa? Pada manusia. Doktor sebagai pengarah, timbalan pengarah dan jawatan kenaikan pangkat tidak buat keputusan secara solo. Kita kena faham. Mereka ada jawatan mereka berbincang, seorang bagi pandangan, seorang bagi merit macam ni, seorang bagi macam ni. Akhirnya keputusan, ada pandangan, akhirnya sebelah suara ni dapat naik pangkat. Jangan rasa kecewa, mana bos tak suka kat aku. Jangan begitu. Macam saya sebut tadi, bila kita sebut pengiktirafan manusia, kita akan kecewa. Faham maksud saya? Tetapi pengiktirafan dari Allah sangat besar. Contoh, kita mungkin tak naik pangkat, tapi hari ini diumumkan anak kita dapat straight A's dalam SPM. Kita mungkin tak dapat naik pangkat, kita mungkin tak dapat anugerah sebelah, tapi suami kita diumumkan dapat naik pangkat. Alhamdulillah. Kita mungkin tak dapat naik pangkat, kita mungkin tak dapat anugerah-anugerah tertentu, mungkin, tetapi Alhamdulillah suami kita buat loan beli rumah, lulus hari ini. Contoh benda-benda macam ni yang kadang-kadang hikmah yang kita lupa pandang. Kita sibuk menilai perkara apa yang kita tak dapat, sedangkan sebanyak-banyaknya nikmat Allah dah bagi kat kita, kita terlupa untuk mensyukuri. Sabar separuh daripada iman, separuh lagi adalah syukur. Kalau kita bersyukur, insya-Allah hidup ni nak beritahu pada semua, ada 5 perkara ni bahagialah hidup. 5 perkara bahagia hidup. Pesan pada ahli keluarga kita, suami, isteri, anak-anak kita, janganlah sekali-kali kalian mengejar kekayaan, tapi kejarlah kebahagiaan. Kerana sesungguhnya satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Akhirnya bahagia juga yang kita cerita. Kita mungkin duduk di rumah yang buruk di tepi jalan, tetapi kita berbahagia dapat makan bersama-sama. Ada orang rumah bungalow, bukan banglo, bungalow. Rumah banglo besar, tapi sunyi hidup di dalam. Bosan tak tentu arah. Meja sepanjang-panjang untuk 20 orang, tapi hanya 2 orang yang makan ke meja. Anak-anak semua dah pergi ke sana, anak ni sama belajar sini, tinggal berdua je. Bergaul rumah, abang. Apa? Nak laut tu. Apa? Pekak ke? Contoh, kita dulu rumah kampung kadang-kadang bilik pun tak ada. Sekarang punya sayang ke anak kita, bilik seorang satu. Betul tak?
Takkan kita tak nampak nikmat tu? Siap ada kereta besar nak balik kampung, kereta kecil buat lagi kerja, tak syukur lagi. Orang perempuan siap, tolong bang saya tak nak naik motor. Okay, please. Okay, ni duduk. Kedut. Tolong, naik motor seorang. Terus. Say. Kedut. Suami ni kecil hati ni. Cakaplah, abang, saya bukan nak naik motor abang, nanti tudung saya kedut. Tak apalah. Abang tahu dah macam mana. Pakai anak tudung. Yang tudung tu dah gosok, bantu pakai hanger. Naik motor macam tu juga. Abang terlepas aku lah lori. Aku dah tudung tu tak lori. Contoh, bahagia tu kita. Itu sebab jangan ajar keluarga kita tentang kaya, ajar tentang bahagia. Orang dulu tak ada kemewahan pun. Mak ayah kita jalan kaki pergi kerja. Sampai setengah jam, 45 minit jalan kaki pun sampai tempat kerja. Tak ada malu pun. Kita hari ni semua malu. Tak habis malu. Ada satu hamba Allah ni kerja cleaner. Kenapa berkat? Tengok Tengok cleaner yang kerja dekat pejabat kita. Tengok cleaner. Dia ada jadual lah. Orang dia nak mop, dia pergi kat bilik air. Lepas tu pap dia duduk kat bawah tangga tu, kat bilik dia tu. Duduk dengan kawan dia buat. Dia sangkut baju kot dia tu. Pakai balik sap. Dah lah masyarakat kita paling teruk sibuk buat toilet. Kita masuk dalam toilet berdebar tu. Ya Allah, janganlah ya Allah. Nak tolak pintu ni, janganlah ya Allah. Bila tolak terapung, berenang-renang ke tepian. Macam hilang selera nak buang air tu. Sampai tu sebab saya kata jangan letak lagi. Sila jaga kebersihan tandas ni. Dia tak faham. Dia tak pantun. Ada kucing, ada tikus, sudah kencing harap jirus. Biar dia macam pantun ni, biar dia ingat sikit. Saya pernah jumpa dekat satu toilet, dekat satu sekolah, saya ceramah. Bayangkan najis ni dalam sinki. Dahlah sinki tu tinggi. Macam mana kau sampai situ? Melintang. Maknanya ada usaha membawanya ke situ. Saya bayangkan orang lemah jantung nak masuk muka. Betul, Allah, mati. Si baik jantung aku kuat. Wallahi saya yang jumpa benda tu. Dah cleaner tu pandang aku. Mentang-mentang aku tinggi. Dah aku dituduh pembawa COVID. Dia tuduh juga tu. Tapi saya paling tak apa makcik bersihkan. Allah sedihnya saya fikir. Bayangkan kalau makcik cleaner tu mak kita. Dia pun dia tak komplain pun. Apalah makcik bersihkan. Dia ambil barang dia, pap, dia collect, ambil, buang. Cuci pula. Bila saya tanya makcik-makcik cleaner ni, anak-anak tu semua berjaya. Allahu Akbar. Ada satu makcik tu meniaga selimut. Makcik, anak makcik, tak ada yang tahu makcik ke? Dia orang semua kerja. Dia semua kerja. Kerja mana? Kerja mana? Seorang kat pinjam tanah, seorang kat pinjam tanian. Semua pekerjaan batu. Oh ya ke? Yang seorang lagi dekat Kementerian Dalam Negeri. Allah, hebat-hebat anak makcik kan. Dia orang pangkat apa? Semua meniaga kan macam makcik? Oh. Tapi tak apalah, lepas semua dah. Lepas semua. Tak, tapi nak beritahu mereka ni yang kerja, yang tak pandai nak curi tulang macam pegawai. Macam pegawai. Rezeki dia berkat, anak-anak semua betul. Tu tak kata tadi. Kita kena tengok yang itu. Ada orang duit banyak tapi tak cukup apa. Nabi dah sebut
Anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia kan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. 2 lembah emas, come on man. 2 lembah tau. Bukannya 2 guni, bukan 2 karung. 2 lembah. Valley. Orang Terengganu sebut valley. Lembah besar tu, dia akan minta lembah yang ketiga. Itu Nabi sebut. Ada orang, aku besok dah pencen, aku keluar duit ke USP aku, dalam USP aku ada 500 ribu, relax, tak payah fikir apa. Aku nak pergi umrah, aku nak pergi jalan, nak pergi Balkan, nak pergi Balkan, nak pergi Europe, relax, tak payah fikir apa dah. 2 minggu lepas dia sebut tu, tiba-tiba orang jumpa di depan bank pegang senapang. Jadi pengawal keselamatan. Kata mu nak relax. Berapa je? Macam nak betul lagi cakap. Kau kata kau nak relax, ni apa hal ni kau kerja lagi ni? Tak cukup. Duit 500 ribu tadi, macam semut anak-anak ni datang, bah nak pakai duit ni ya, bah nak nikah, bah nak ni. Saya pesan pada mereka yang nak bersara, duit simpanan hari tua itu jangan dihabiskan untuk anak-anak. Faham? Sakit kita, makan pakai kita bila kita di usia emas ni perlu dijaga. Itulah duitnya yang kita bekerja dulu. Anak-anak menikah, setakat nak bagi lembu sekor, okeylah. Kalau setakat tak apalah, mak sponsor bukit bunga tu je, sudah. Yang sedap dia, yang susah kita, faham. Sudah. Pesan saya ni, dengar kita. Habis saya tak mampu jangan nikah. Contoh ya, menyusahkan mak ayah. Nak niaga, carilah duit sendiri, buat pinjaman, tanggungjawab sikit. Maknya dah berkorban macam-macam, bersegah mata dah ikut shift kerja hospital. Terbalik-balik nyebut dah, hospital tu belum cerita lagi jaga kat bilik bersalin, pening kepala. Jaga bilik bersalin, jangan jerit, push, jangan jerit, push, jangan push, jerit dah terbuka. Kan, saya tahulah, saya masuk kan, rakan bersalin kan, teman dengan isteri kan, kesian. Tengok orang lelaki dia teman isteri, boleh faham betapa payahnya pengorbanan seorang perempuan melahirkan anak. Sakit bang, suami kena betul ayat, jangan salah. Sabar. Sakit bang, abang faham. Mana abang faham? Dah kena marah. Tak boleh salah. Itu yang bila lahir anak, dia punya payah tu. Kadang orang lelaki bagi alasan apa tak nak masuk? Apa dah? Takut darah. Dia mengerjakan bini dia suruh darah, dia tak boleh pergi. Dia berdarah kat bilik salin lah. Janganlah salah faham. Teman isteri tu duduk mengadap muka dia sebab belum pernah lagi orang perempuan bersalin darah keluar kat muka. Sakit bang, perut keluar kat muka. Memang aku pun takut dulu. Teman isteri tu bila lahir nak lega, suami menitis air mata. Sayang, sudah, tak payah bersalin lagi, cukup. Isteri, abang takkan seorang je anak kita, cukup, abang tak sanggup tengok saya sakit macam ni. Kita seorang je anak kita. Sayang, sudah, bagi orang lain pula. Kalau cakap tadi tu, terbuka balik jahit dia, kau jangan main-main. Jangan bergurau. Saya paling tak boleh lupa ni, doktor sebelum saya jadi Samsul Debat ni, saya kena ceramah dekat Hospital Jempol. Masa tu program kerjasama Hospital Jempol dan Women Institution Jempol, WI Jempol. Saya masa tu belum Samsul Debat lagi, tak ada PA. Dalam perjalanan saya call, hello, Assalamualaikum Wan, hari ni tajuk apa Awak kata, hello, tajuk apa? Saya berhenti beremergency tu. Oh, tajuk hari ni kelebihan penyusuan susu ibu. Berik aku. Apalah aku buat tajuk ni? Tak ada kena-mengena, doktor. Macam mana dia nak ustaz dah bawa tajuk la ilaha illallah. Saya pun tanyalah, telefon sahabat saya yang kaunselor tu, telefon pegawai akhlak yang seorang tu, Ustazah Hazlina tu pun beritahu saya macam ni. Oh ya, saya pun tanya di Google pula, ambil sikit. Saya pun confident.
Masalah doktor. Sampai kat dewan tu, yang datang semua tua. Cerita bahagia tua ni datang ni semua dah expired. Susu dah kawin, baik pun datang. Saya cakap macam tu lah kat dia orang. Allah, saya pun sampaikan juga. Tak ada nak longgar juga. Saya sampaikan lah. Rupa-rupanya baru saya tahu. Susu, ada hikmah dia. Dia kata hikmah dia. Baru tahu rupanya siapa yang menyusu badan anak ni, badan dia akan solid, cantik. Jangan tak tahu. Tak nak lah nanti badan tak cantik. Salah. Teknik dan kaedah tu penting. Itu sebab orang tua dulu, kalau anak merengek-rengek tengah malam, bila disusukan badan, dia akan duduk, dia akan paku anak dia macam ni, betul-betul. Dia pandang mata anak dia tu dalam gelap tu, dan kalau dia lenguh pun pandang balik macam ni. Gerit ni tu badan dia solid. Dan sekarang punya pemalas melambak macam ni, memang letak lawa badan kau. Bila budak tu sampai bosan mengangkat macam ni, no, yang faham tak faham sudah. Yang pernah buat dia dari terbayang. Betul. Nak ni bukan kata saya nak cerita benda, memang betul. Tu hikmah. Jadi paling penting kita ni dalam bekerja, jadikan kerja kita ni sebagai satu perkara yang bermakna. Kita ni ada dua jenis ibadah. Sebab nak cari berkat kan, kena ada. Jadikan kerja kita sebagai satu ibadah. Pernah penceramah datang dekat hospital sebelum ni, tajuknya kerja sebagai satu ibadah. Saya tahu. Saya sekadar mengulang saja. Macam mana dikatakan kerja sebagai satu ibadah? Dalam Islam, ibadah ni ada dua. Satu ibadah khusus, satu ibadah umum. Ibadah khusus dah ada dah kaedah, cara, tak boleh nak tukar. Contoh, semain subuh 2 rakaat. Tak ada, sebab dia pengarah hospital, dia punya subuh lain. Dia 8 rakaat. Tak ada. Tetap sama dulu. Tak ada, jangan kau tukar-tukar. Kan? Puasa 30 hari. Oh, saya tak. Saya biasa puasa seminggu, lepas tu berbuka sekali. Tak ada. Semua buka puasa daripada terbit, dia berpuasa, terbit fajar, terbenam matahari, lepas tu berbuka lah. Kan? Kemudian zakat, bayar ikut kadar dia. Kemudian umrah, haji. Kita tahu, dah ada dah teknik dia, kita pergi. Tak ada. Disebabkan tahun ini COVID nampaknya semakin menggila, maka kita buat umrah kat Kuala Terengganu. Tak ada. Haji pun buat Kuala Terengganu. Tak ada. Memang kena pergi tanah suci juga. Itu tak boleh ubah. Khusus. Tetapi ibadah umum. Apa maksud ibadah umum? Alhamdulillah. Betul itu. Bila tanya koma. Darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Tentang. Apa pandangan? Maksud ibadah umum adalah apa-apa juga perkara yang baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Ibadah umum. Benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, maka dapatlah pahala ibadah. Contoh, katalah saya dengan Dr. Muhammad Saleh, kami bersama-sama dengan seorang lagi doktor, kami bertiga berbincang dan kami tubuhkan satu persatuan untuk membela nasib ibu tunggal seluruh negeri Terengganu. Kami fokus, anak yatim pun tak tolong, memang tolong ibu tunggal. Contoh, kan? Itulah, dah cakap, duduk. Jangan balik, duduk situ. Okey. Masuklah dalam. Barulah ambil gambar cantik. Duduk situ, tak apa, duduk situ. Okey, masuk dalam. Ni ada kosong lagi. Masuk dalam. Penuhkan depan. Okey. Yang mula. Mudah-mudahan. Masuk. Okey. Tu dalam tu tak apa, masuk ke depan lagi. Yang lelaki boleh masuk depan, semua perempuan boleh masuk, penuhkan tu tengah-tengah tu, masuk lagi. Okey. Amboi, cari talian hayat dekat sebelah sana nampak? Tak apa. Masuk. Mana sini pun boleh masuk tu. Masuk lagi. Okey.
Ambil lebat. Okey. Bagus. Ada yang baru balik kerja pun tu datang pakai uniform lagi. Terima kasih lah banyak. Terharu saya melihatnya. Okey. Sampai mana tadi? Kerja sebab satu. Saya dengan Dr. Mat Salleh dengan seorang lagi, kita tubuhkan satu persatuan untuk bantu ibu tunggal. Anak yatim pun tak tolong ni, memang tolong ibu tunggal lagi. Kami namakan persatuan kami ni PLP, Pertubuhan Lelaki Prihatin. Dah ada nama persatuan. Benda baik diizinkan oleh Allah. Kaedahnya elok. Bagi itu dan bagi bantuan beramai-ramai. Dan yang ketiga, niat kerana Allah baru dapat pahala ibadah. Tapi kalau ada di kalangan ahli-ahli yang pergi, salah seorang tu niat, aku dapat selfie jadilah. Yang penting dapat ambil gambar, dia tunjuk kat orang, kita bagi bantuan. Maka dia mungkin ada pahala, mungkin ada. Siapa saya nak kata dia langsung tak ada pahala? Dia mungkin ada pahala tapi tak dapat pahala ibadah. Mungkin adalah pahala kebaikan sikit yang dia buat. Ataupun contoh, tiba-tiba salah seorang ahli itu dia kata, Doktor Samsul Debat, rumah yang last ni you all semua tak payah pergi, saya cover. Apa hal nak ada seorang nak cover? Rupa-rupanya ibu tunggal yang terakhir itu bukan kaleng-kaleng. Muka dia tak adalah lawa sangat, tapi ala-ala Cutari Luna Maya dan Maya Karim. Patutnya dia tak bagi kita pergi, doktor. Datang fitnah, maka tak dapat pahala ibadah. Tiga-tiga kena ada. Benda baik diizinkan oleh Allah, niat kena Allah. Contoh, Robin Hood kan, kita tengok Robin Hood. Dalam, kita anggaplah itu satu kerjaya. Robin Hood, katalah Robin Hood dah masuk Islam, nama dia Robin bin Hood. Ini contoh lah. Dia bantu orang susah, benda baik lah. Benda baik. Katalah dia niat kerana Allah, lillahi ta'ala, bagus dah. Tapi caranya dia mencuri daripada orang kaya, tak betul, tak diizinkan oleh Allah. Kerana dalam Islam, matlamat tak pernah menghalalkan cara. Maka sebab itulah dalam kita bekerja sebenarnya, semua inilah Allahu Akbar, hospital, mana lagi tempat yang paling banyak pahala, jutawan pahala dekat dalam hospital. Sini, hospital. Takut salah tunjuk. Jutawan pahala. Sebab apa? Tak ada satu benda pun yang bukan kebaikan yang you all semua buat. Benda baik diizinkan oleh Allah, buatlah dalam tu. Bagi ubat, bagi preskripsi ubat yang tepat, layan pesakit, tenangkan hati pesakit. Kadang-kadang jadi kaunselor, sabar insya-Allah, okey. Saya rasa saya macam nak mati sangat. Tak ada lah. Memang ada lah macam nak mati sikit, tapi sama. Jangan cakap yang elok. Faham? Pahala. Dan yang paling penting, jangan lupa niat kerana Allah. Nabi sebut, inna a'malu bin niat. Dan satu amal pekerjaan dimulakan dengan niat. Dan disebut dalam surah An-Nisa ayat 100, "Man kana hijratuhu," kan? Dah lupa dah. Apa yang tu? Nantilah kau ingatkan, saya sebut balik. Tapi dalam hadis kan Nabi sebut, "Man kana hijratuhu ila dunya aw amaratin yankihuha fajratuhu ila ma hajaru ilaihi." Barang siapa yang hijrah kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Apa yang kita niatkan? Niat kerana Allah, kita tak akan kecewa. Tak naik pangkat, kita tak kecewa. Sebab kita tahu Allah dah siapkan ganjaran untuk kita. Buat je banyak-banyak. Kadang-kadang Allah tak bagi kita anugerah khidmat sempurna, kita marah sangat. Macam dia seorang je kerja. Dr. Saleh ni nampak dia je. Contoh doktor. Dia cakap kat belakang ni, dia tak cakap depan-depan. Saya bukan tak tahu, dalam grup tu ada Dr. Saleh, ada Timbalan Pengarah, ada dalam tu ada beberapa staff. Jangan risau, dia ada satu grup lain untuk membincangkan apa yang dibincang dalam grup. Aku cukup tak setuju dengan kisah pengarah tu. Apa pandangan korang? Itulah aku pun sama. Dia terlupa dalam tu ada pengarah. Salah grup. Dulu tak boleh delete WhatsApp tu. Mulalah dia keluar artikel, sesungguhnya orang yang jujur itu panjang terat, dengan harapan tak tengok yang atas tadi. Allahu Akbar. Sabar. Mungkin Allah tak bagi kita naik pangkat.
Tapi Allah bagi kita keluarga bahagia. Allah tak bagi kita dapat anugerah jimat cemerlang, tapi Allah bagi anak kita cemerlang. Allah bagi suami yang penyayang. Suami balik rumah, sayang abang dah balik. Balik dah. Sayang, balik. Cuy cakap, saya penat ni, mesti abang kecil belakang sayang, drama sangat. Saya boleh lah sikit-sikit sebab saya ada pengalaman berlakon, tapi tak adalah banyak. Drama saya dalam 2-3 baris je skrip saya. Lepas tu dah balik. Habis dah masih balik. Tapi yang saya kat itu kat Sesi Minyak dekat Kuantan, saya dengar tolong isi minyak. Pelakon kan? Ada seorang muda, pelakon kan? Bukan. Dia pakai mask pun kita kenal lah. Saya pun buka mask. Saya siapa? Ellen Aziz. Bukan. Salah orang ni sudah. Saya pun tak tahu belah sini ke tak tahu. Tapi saya dapatlah tawaran masa tu berlakon dalam filem Munafik 2. Tapi saya tolak. Munafik 2, kata Munafik 2. Saya dapat tawaran tu, saya tolak sebab watak tak sesuai. Saya dapat watak hantu celah bulung. Ada, maknanya tu yang kacau tu dia watak dia. Saya tak nak yang buluh tu melekat. Tak adalah, mana je. Macam tu lah. Dapat suami romantik tau. Mana nak? Memang kita tak dapat naik pangkat. Kita dapat nugrah jimat cemerlang, tapi kita dapat isteri yang pandai masak. Dia tahu dah lauk kegemaran kita. Ini saya masak lauk kegemaran abang. Pagi telur dadar, tengah hari telur mata kebab, malam telur masak kicap. Telur setolur kan. Naik hanyir mulut laki kau. Telur. Ya Allah, ada VIP situ. Kau tak tahu pula ada khas payung cendawan tu. Kau jangan main-main, aku tegur semua orang tau. Duduk, jangan beralih, duduk.